Okay, bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya ucapkan selamat datang kepada semua yang menyertai Zoom ni. Tamu kita pada pagi ini merupakan Tuan Syekh Mazrul bin Omar daripada bahagian Pendidikan Cukai LHDN Shah Alam. Di mana fokus kita pada pagi ini adalah untuk mendapatkan maklumat-maklumat penting tentang pendaftaran e-filing khususnya berkenaan dengan cukai pendapatan individu. Cik Mazrul merupakan pegawai bahagian pendidikan cukai LHDN Shah Alam yang sudah berkhidmat selama 20 tahun. Banyak pengalaman yang boleh Cik Syekh Mazrul kongsikan dengan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan cara ini dapat kita boleh menambah kefahaman kita bagaimana untuk mendaftar e-filing. Memandangkan pendaftaran e-filing pun sudah hampir tak lama lagi untuk kita completekan lah secara online. Cik Mazrul ya? Betul. Okey, jadi kita untuk segmen awal ni kita minta Cik Mazrul ceritakan sedikitlah berkenaan dengan apa itu e-filing dan sedikit maklumat proses pendaftaran dan sebagainya lah. Boleh Cik Mazrul? Boleh. Okey. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih kerana menjemput saya untuk sesi pada pagi ini. Saya akan menjelaskan tentang e-filing. E-filing ini ialah satu perkhidmatan dalam talian yang ditawarkan oleh Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia kepada pembayar cukai untuk memfailkan borang nyata cukai pendapatan mereka. Okey. Maksud dia kalau sebelum ni tiap-tiap tahun pembayar cukai hantar borang secara manual. Okey, di mana mereka akan isi dan buat pengenaan cukai. Okey, tapi melalui e-filing mereka boleh buat di mana-mana saja. Okey, sama ada di rumah, di tempat kerja, okey, 24 jam, 7 hari seminggu. Mereka boleh buat dan kelebihan dia disebabkan sistem ni adalah sistem berkomputer, pengiraan cukai itu dilakukan secara automatik oleh sistem. Maknanya borang kita ni dia dah ada algoritma untuk mengira secara automatik. Tuan-tuan dan puan cuma perlu masukkan amount yang dikehendaki dan sistem akan kirakan cukai itu untuk tuan-tuan dan puan. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan bermula tahun ini, selain daripada e-filing, Lembaga Hasil juga telah memperkenalkan portal aplikasi MyTax. Okey, apa tu aplikasi MyTax ni? Dia sebenarnya adalah satu gerbang informasi berpusat di mana di dalam aplikasi MyTax ni pembayar cukai dia akan kita akan feed maklumat tentang maklumat pencukaian individu pembayar cukai tersebut sesuai dengan profil dia. Maknanya pembayar cukai yang berdaftar, bila dia buka aplikasi MyTax ni, kita akan alert kepada dia, okey, bila last dia hantar borang cukai, dan dalam sistem MyTax juga akan alert dia, okey, dia sama ada dia ada cukai tunggakan, dan kita juga akan alert sama jika dia terdapat lebihan bayaran yang boleh dibayar balik, dan kemudian berita-berita terkini tentang daripada lembaga hasil pun akan dimuatkan di MyTax ni. So jadi dia lebih macam portal yang personalized untuk pembayar cukai. Kalau saya boleh bagi analogi dia macam FB lah. Kan dia feed dekat kita maklumat yang sesuai dengan profil kita macam tu. Kalau dulu e-services ni kita yang kena masuk dalam laman web tu dan cari. Tapi di MyTax ni dia yang feed maklumat kepada pembayar cukai. Dah semakin mudah lah. Jadi aplikasi ni memang dah boleh download sekarang. Dah ada dekat Google Play. Kalau tuan-tuan dan perempuan memang dah ada e-filing punya login dengan password, bila pergi dekat laman web kita tu nanti ada satu atas belah kanan dia ada button untuk login ke MyTax ni. So ini yang yang nampak dekat skrin sekarang ni, bila login ni macam inilah rupa dia MyTax punya dia punya interface dia. Kalau kita tengok ni sebelah kiri ni dia ada dashboard. Dashboard ni ialah link capaian kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang ada di lembaga hasil dan juga termasuk juga link untuk mendapatkan bantuan atau nak tengok FAQ. Lepas tu dan bila kita klik dekat dashboard tu nanti di tengah-tengah tu akan keluarlah apa yang kita minta. Alright. Tapi bila first time kita login tu dia akan keluar macam ni. Yang saya cakap tadi dia feed maklumat kan.
Okey, contoh dia akan Ini dekat web Ni dekat web. ni dekat Dekat laman website. web, kena Okay. klik dekat my text baru masuk dalam ni. Kita kena isi dulu Kalau dekat website lah. yes, okey. So cara yang paling mudah, buka Google, type hasil. Bila type hasil dia akan keluar search result page Lembaga Hasil Dalam Negeri kan. Okey, bila klik page Lembaga Hasil Dalam Negeri tu, kemudian dalam page tu ada my text punya icon, klik dekat my text, okey, baru boleh login ke sini. Yang skrin yang saya tunjuk sekarang ni. So skrin ni maknanya bila kita login, dia dah baca kita punya profile. Jadi dia akan tunjuk maklumat yang berkenaan dengan profile kita saja. Contohnya macam kat sini, kalau kita ada cukai terlebih bayar, dia akan bagi tahu kat sini. Lepas tu kalau ada bayaran balik, dia akan bagi tahu ini untuk kita personalize. Lepas tu kalau kita ada sekatan perjalanan ataupun tidak, dia akan update kat sini ataupun kita boleh klik untuk semak. Lepas tu status borang e-filing. Kat sini dia tunjuk bila yang borang-borang yang terakhir yang kita dah pernah hantar ke LSDN. Okey. Okey, jadi saya terus kepada fokus kepada e-filing. Okey. Untuk membolehkan tuan-tuan membuat e-filing ni, saya nak bagi tahu dululah tanggungjawab sebagai pembayar cukai. Okey, seseorang yang layak membayar cukai, dia kena melaporkan pendapatan tahunan dia kepada LSDN. Okey. Dan dia kena laporkan tu dalam bentuk menghantar borang. Menghantar borang sama ada dalam bentuk manual ataupun dalam bentuk Okey. Tarikh akhir penghantaran borang ni dia setiap tahun sama. Okey. Bagi individu yang ada pendapatan penggajian lah kita kata atau dengan nama istilah lain, dia selain daripada punca perniagaan. Okey. Bila kita kata selain punca perniagaan ni, biasanya kita merujuk kepada pengajian lah, orang yang makan gaji. Okey, jadi tarikh akhir untuk submission ialah pada 30 April setiap tahun. Itu last date dia. Kalau orang yang ada orang yang pendapatan perniagaan lah, dia punya tarikh akhir yang terbaru 30 Jun. 30 Jun. So 30 Jun. So okey, jenis borang ni pun lain kalau orang yang makan gaji ni dia isi borang BE. Okey, ada orang yang ada yang berniaga ni, individu yang berniaga, dia isi borang B. Dia okey, borang BE, okey, tarikh dia macam yang tertera kat skrin tu lah. Okey. Dan bila buat pengginaan cukai tu, apabila ada bayaran cukai yang kena dibayar, cukai yang kena dibayar tu mesti dijelaskan pada atau tarikh yang sama dengan tarikh due borang nyata tu. Okey. Alright. Tapi macam orang yang makan gaji dia tak ada masalah, sebab orang makan gaji dia ada potongan PCB kan. Jadi bila ada potongan PCB, so bila maksud PCB ialah potongan cukai berjadual. Okey. Potongan cukai berjadual ni dia bukan cukai tau, sebab kadang-kadang banyak kan orang dia salah faham. Sebab bila dia tengok dalam payslip dia tengok dalam payslip dah ada potong cukai pendapatan, dia ingat itu cukai dibayar. Sebenarnya tidak. Kira dah selesai lah. Sebenarnya bukan lah. Sebenarnya tidak. Sebenarnya sebab yang dikatakan potongan cukai berjadual ni, dia macam satu bentuk potongan yang kita simpan dulu. Hantar kepada lembaga hasil, kita simpan dia macam tabung lah orang kata. Jadi nanti kira balik. Bila kita dah sampai tempoh untuk kira cukai, sebab seperti mana yang tuan-tuan maklum, cara cukai ni dikira ni atas pendapatan tahunan. Jadi bila dah masuk tahun yang kemudian dapat EA form. EA form tu maknanya dia beritahu pendapatan setahun. Contoh pada tahun 2021 majikan bagi kita EA 2020. So dalam EA 2020 tu dia menyatakan jumlah pendapatan setahun yang kita terima pada tahun 2020. Bagi 2020. Jadi bila kita buat e-filing, bila kira-kira sistem kira dah tahu cukai. Okey, katakanlah cukai 1,000. Lepas tu nanti dia tengok PCB dia berapa. Jadi PCB ni akan diguna untuk set off cukai tu. Jadi dia akan dia akan wujud keadaan kalau PCB tu terlebih, dia akan menjadi keadaan terlebih bayar. Itu yang orang selalu cerita pasal refund tu kan. Itu maknanya PCB so kita kena minta lah refund. Okey, tapi kalau buat e-filing, refund dia secara automatik. Automatik. Bila bagi maklumat bank, kita akan EFT lah, kita akan buat elektronik transfer. Tapi kalau katakan PCB terkurang, dia akan jadi terhutang kan. So yang baki yang masih tak cukup tu kita kena top up, kita kena bayar lah. Dan bayar pun boleh buat online sekarang. Mudah, semua mudah online. Ya betul.
okey. Yang apps ni MyTax tadi tu boleh ah, buat bayaran ke kita boleh semak je? boleh dekat apps MyTax tu sebab macam saya tunjuk sekejap dekat okey dekat apps MyTax tu dekat belah kiri dia perkhidmatan isi hasil ni kan. Okey. Ah, Bila kita klik perkhidmatan isi hasil ni dalam tu ada e-filing, lepas tu dia ada e-bayaran. Memang pusing kan. maknanya boleh buat bayaran lah. Ya, bayaran pun boleh buat secara online. Okey. Okey, saya teruskan. Okey. Apa yang kita perlu buat sebelum kita boleh laksanakan e-filing? Yang pertamanya kita kena dapatkan nombor PIN. Okey. Okey, nombor PIN ni cara nak dapatkan dia ada dua cara lah. Cara yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan kena walk in ke pejabat kita, mana-mana cawangan LSDN ataupun pejabat LSDN di UTC untuk dapatkan nombor PIN ni. So bawa salinan kad pengenalan, okey, lepas tu kita akan isu nombor PIN lah. Okey. Kena ada Ataupun sendiri ya. Okey, Kena ada cara sendiri. kedua ataupun cara yang kedua boleh melalui laman web kita. Melalui laman web pun boleh. Okey, sekejap mungkin saya boleh tunjuk kod sekejap saya tunjuk laman web Contoh saya cakap tadi type hasil Okey. Okey, ini laman web lembaga hasil yang saya cakap tadi kan. Lepas tu yang saya kata MyTax tu ni yang dekat belah kanan ni, klik ni dia akan masuk dekat MyTax. Ni. Okey, Tak tapi keluar yang dekat screen. ada dapat tak? Dekat dapat screen tak? tak ada keluar lah. Dia Tak keluar, keluar yang PowerPoint dia yang keluar. PowerPoint okey sekejap saya set balik sekejap. Abang Karimi kena offkan mikrofon. Okey, dapat tak ni? Okey. Okey, ini laman web lembaga hasil lah. Selamat terima kasih. Okey, lembaga hasil yang saya katakan MyTax ni dekat sini. Bila klik dekat MyTax ni baru masuk dekat MyTax punya portal. Okey. Tapi tadi saya nak tunjuk cara nak dapatkan nombor PIN kan. Okey, yang tadi first kita pergi walk in kan. Okey. Bagaimana nak dapatkan nombor PIN secara online? Okey. Tuan-tuan boleh pergi dekat link kat sini, hubungi kami. Okey. Hubungi kami. Hubungi kami Maklum balas. dekat maklum balas. Okey, kena isi borang maklum balas pelanggan. Bila klik maklum balas pelanggan ni, dia akan keluar customer feedback form. Okey, jadi bila dah masuk dekat borang maklum balas ni, dekat apa ni, dekat permohonan lah, application. Dekat application ni dia ada apa ni, dekat dashboard tepi e-filing, ni PIN number. Application. Okay. Ini kalau kita tak nak hadir ke cawangan lah. Yes. Okey. Saya lupa nak bagi tahu laman web kita ni sebenarnya bilingual, dia English dan bahasa Melayu. So kalau nak tukar dia dekat atas ni lah, klik dekat atas sebelah kanan ni, boleh pilih lah sama ada versi Inggeris atau BM. Okey. So kalau dalam versi bahasa Melayu, nanti dia akan pergi dekat sinilah permohonan nombor PIN e-filing. So nanti follow je step yang ada dekat sini lah. Ini untuk nombor PIN Okay. So untuk e-filing ni nombor PIN adalah yang paling penting, betul? Betul. Okey, sebab apa kita perlukan nombor PIN Okey, nombor PIN ni sebenarnya sekarang kita dah kembali kat slide Okey. Nombor PIN ni sebenarnya kita guna untuk login kali pertama je. Okey, sebab dia macam ni. Kalau kita isi borang manual, okey, bila kita dah isi borang tu kita akan tanda tangan kan. Kita ada tanda tangan, kita tulis nombor IC kita. Okey. Betul. Jadi tanda tangan dengan nombor kad pengenalan kita tu itu adalah deklarasi orang kata statutory declaration. Deklarasi yang legal, yang sah di sisi undang-undang. Tapi bila kita buat e-filing, nombor PIN ni yang menggantikan tanda tangan kita sebenarnya. Dia dipanggil sebagai tanda tangan digital. Jadi nombor PIN ni unik untuk setiap orang satu saja. So bila pertama kali dia login ke laman web e-filing, dia kena pergi dekat menu login kali pertama dulu. Dia tak boleh terus login. Sebab
Okay. Dia maknanya dia kena buat proses pendaftaran lah. Dia login kali pertama, okey, masukkan nombor PIN ni dengan maklumat peribadi dia, baru sistem akan minta dia buat password sendiri. Bila dah ada password sendiri tu, yang tu baru dia dah ready untuk buat e-filing. Lepas tu guna password sendiri je lah. Ya, betul. Jadi faham nombor PIN ni untuk tujuan login kali pertama je. Lepas tu bila dah Login buat kali password pertama. sendiri, bila dah buat password sendiri, itu dah kira boleh masuk pakai password tu sajalah, tak perlu lagi nombor PIN. Okay, faham. Okey, yang ni saya nak highlight sikit. Ada kes yang kalau bagi pembayar cukai yang meninggal dunia, okey, wakil lah yang akan isi kan. Jadi wakil kalau nak isikan e-filing bagi pihak si mati, dia kena datang mendapatkan sijil digital pentadbir. Maknanya sijil digital untuk wakil. Okey, kadang-kadang orang tanya kan, kenapa pula orang dah meninggal pun nak kena isi wang cukai kan? Okey. So Itulah kita kena faham. saya baru nak tanya. Dah mati pun kena bayar cukai ni. Yes, sebab itulah bab kata bab kata Albert Einstein lah kan. Albert Einstein kata dia kan, tax will hunt you to the grave kan. Cukai ni benda yang akan memburu anda sampai ke kubur. Okey, dia sebenarnya macam ni. Okey. Dalam perspektif individu yang makan gaji, dia tak signifikan sangat sebab apabila dia meninggal, maknanya file dia mati begitu sajalah kan. Tapi bagi individu yang menjalankan perniagaan, okey, apabila individu yang menjalankan perniagaan, terutamanya yang mendaftar syarikat sendi yang berhad kan, okey, kita faham dari segi undang-undang apabila dia daftar syarikat sendi yang berhad, syarikat itu adalah entiti berasingan dengan pemilik syarikat. Dengan individu. Yang dengan individu tu kan. Jadi dia ada cukai syarikat. Jadi itulah sebab tu ada keperluan untuk filekan untuk si mati ni. Jadi mungkin tuan punya syarikat dah meninggal, tapi perniagaan masih berterusan. Berterusan dan mungkin masih belum tukar nama lagi. Jadi bila masih belum tukar nama, dia ditaksir atas nama syarikat. Jadi tu perlunya benda ni. Lepas daripada tu bila dia dah proses tukar nama tu baru okey lah kan. Tapi dalam pada kalau nama tu statute masih nama dia, tu yang kena buat e-filing untuk si mati tu. Tapi secara dasarnya untuk individu yang meninggal dunia ni tak payahlah untuk e-filing yang untuk orang yang dah meninggal ni tak perlu. Tak payah. Tak perlu dah, tak perlu. Cuma yang mempunyai perniagaan yang ada kesinambungan yang tu masih kena isilah untuk perniagaan tu. Itu kena jelas tu Cik Fazrul kan, orang salah faham kan. Betul. Okey, boleh teruskan. Pengguna baru. Ni alright. Okey, yang bila tuan-tuan dah dapat nombor PIN tu, dia rupa nombor PIN tu dah lebih kurang yang macam yang dekat kanan ni. Dia ada satu print out, dia ada menyatakan nama, nombor kad pengenalan, nombor rujukan dengan nombor PIN. So ini yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat bila datang ke pejabat kita lah, ataupun kita email bila mohon secara online Secara online akan dapat dalam email lah. Yes, dalam email. Dia takkan dapat immediate sebab apabila tuan-tuan dan puan-puan isi borang malam balas tu, nanti kita punya petugas di call center mungkin akan ambil masa dalam lebih kurang sehari ke 3 hari lah untuk jawab email tu. So nanti bila dah dapat tu baru boleh buat lah. Faham. Kategori pengguna e-filing sijil digital ni bila kita nombor PIN tu kita dah register dan kita dah ada password kan. Dia ada tempoh sah laku dia tau. Dia bukan selama-lamanya kita boleh login. Sebab bila kita dah buat password, sijil digital tu dah tie dengan sistem atas nama kita, dia sah laku untuk tempoh 3 tahun saja. So dalam masa 3 tahun tu bila dia buat e-filing tak ada masalah, tapi kadang-kadang ada setengah orang kadang-kadang dia pelik. Kenapa tiba-tiba tahun ni dia buat e-filing keluar error kat dalam sistem. Dia bagi tahu sijil digital telah tamat tempoh. So kalau keluar keadaan macam tu jangan panik. Sebab dia akan tanya, adakah anda setuju untuk perbaharui atau tidak? Jangan klik tak setuju, klik setuju. So bila klik setuju dia akan renew balik. Dia akan renew another 3 years. Macam tu je. Kalau boleh saya tanya Cik Fazrul, kenapa dia 3 tahun je?
Yang ni sebab apa ni, sebenarnya CG Digital ni kita lembaga hasil dia bayar pada apa ni, third party punya company yang sama juga yang ada kontrak dengan apa, dengan yang buat apa MyCard ni kan. Jadi dia memang Okay. term dia macam tu. Dia sebab CG Digital ni daripada server dia extract maklumat daripada MyCard kan. Jadi validity tu memang dia dah set 3 tahun. Memang pernah term dengan kita macam tu. Tapi kalau dah tamat tu kita klik untuk Ah, pembaharuan tu kita Yes. tak payah isi balik macam awal-awal lah. Tak ada, tak ada. Dia renew ni orang kata macam just klik, lepas tu kontrak sambung balik. Macam tu je. Dia akan tanya klik setuju tak setuju, kita klik je setuju. Okey, ini interface yang ni lah saya cakap ni. Kalau kita masuk melalui MyTax ni kan, ataupun laman web e-filing, dan dekat mana nak cari login kali pertama tu. Okey, biasanya kalau login yang biasa macam ni, kita masuk IC dengan password. Okey, tapi kalau untuk orang yang kali pertama tu, dia kena pergi dia kena tekan ni, link login kali pertama. Daftar dulu lah. Kan untuk daftar dulu. So bila dah selesai baru dia boleh login. Step dia macam inilah lebih kurang interface dia. Dia masukkan nombor PIN, masukkan nombor IC, lepas tu akan keluar second page. Second page ni akan minta dia punya maklumat peribadi. Lepas tu dia akan minta untuk kat sini dia suruh kita create kita punya password. Bila kita dah create password, nanti disahkanlah. Dia dah sahkan, pendaftaran berjaya, dia akan bagi tahu kat situ nama, nombor IC dengan nombor cukai. Tapi ini selepas kita mendaftar di website lah kan? Ini selepas kita dapat nombor PIN, baru daftar di MyTax. Okay. Yes. Okey, macam mana kalau kes yang terlupa keterlaluan? Okey. Untuk orang yang memang dah boleh keluar masuk dekat dalam MyTax dengan laman web e-filing ni, okey, kadang-kadang mungkinlah ialah sebab cukai kan, benda yang setahun sekali orang buat. Lepas tu tiba-tiba bila sampai next year dia lupa password. So apa nak buat bila lupa password? Okey, dia boleh pergi dekat link terlupa keterlaluan. Sama juga bila dia nak login tu kan, ada satu link nama dia terlupa keterlaluan. So bila dia klik dekat situ, dia ada dua cara lah. Dekat sini dia akan tanya cara untuk reset password tu kan. Cara yang pertama ialah melalui email berdaftar. Sebab masa kita masukkan nombor PIN dulu, kita buat pendaftaran tu, dia ada minta kita punya email tau. Jadi kalau tuan-tuan terlupa password, okey, pilih option email berdaftar. Okey, nanti dia akan hantar kod pengaktifan sementara, temporary password dekat email. So nanti boleh buat proses untuk tukar password barulah. Okey. Tapi kalau kes katakan email dia tersalah ataupun email dia tak aktif kan. Jadi okey, mungkin orang kata dah tak ada cara nak dapat kan. Okey, nak buat macam mana? Okey, yang tu cara tu kena pergi ke LSDN, dapatkan kod pengaktifan sementara. Okey, ataupun sama juga pergi dekat borang maklum balas tadi, pergi kat menu borang maklum balas, buat permohonan kod pengaktifan sementara. So kita akan bagi kod pengaktifan sementara tu. So nanti masukkan kod pengaktifan sementara ni sebenarnya temporary password lah. Bila lepas kita masuk tu nanti diminta kita set password baru. Faham. Okey. Kalau tak nak pening kepala jangan hilangkan step-step dia kata laluan lah. Saya dah jelaskan tadi. Okey, sekarang kita dah pun daftar e-filing tu kan. Kita dah dapat nombor PIN, kita dah daftar e-filing. Okey, sekarang tata cara macam mana nak mengisi. Okey. Macam biasa login menggunakan pengenalan, lepas tu masuk password. Okey. Kita tutup lah. Zoom. Hello, dengar tak? Dengar. Dengar tadi terputus tadi. Ada. Itulah terputus. Saya share sekali lagi sekejap
Okay. Nampak tak screen slide ni? Nampak. Nampak? Okey. So sekarang ni tadi kita last tadi dekat login page kan. Kita nak login kan. Okey, bila kita login dekat e-filing tu, okey, masukkan nombor kad pengenalan diri, okey, lepas tu masuk password, okey. Okey. Dekat dashboard tu belah kiri dia ada perkhidmatan izin hasil. Bila kita klik dia akan keluarlah senarai perkhidmatan kan. Okey, tapi untuk kita hantar borang kita pilih e-filing. Okey, kita pilih e-filing. Bila e-filing, lepas tu dia akan keluar page yang menunjukkan borang-borang yang ada. Okey, jadi untuk orang yang punca pendapatan penggajian, dia ambil borang EBE. EBE bawah tu dia tulis tiada EBE. BE tu maknanya kan B untuk employment, B for employment tu masuk BE. Okey. Tapi kalau orang yang ada pendapatan perniagaan, dia ambil borang EB yang bawah ni. EB. Ada punca pendapatan perniagaan. EB Okey. So EB ini untuk yang makan gaji lah. Ya, EB makan gaji. Lepas tu EB ni untuk yang berniaga. Lepas tu macam yang saya dah explain awal tadi, EBE ni due date dia 30 April. Yang EBE ni, yang makan gaji. Makan gaji due date dia 30 April. Okey, orang berniaga isi borang EB due date dia 30 Jun. 30 Jun. Jelas Okey, jelas. Okey. So bila dia dah masuk, yang ni saya bagi contoh ni borang BE lah, ni orang makan gaji. Okey. Dia kalau saya boleh gambarkan senario dia macam inilah. Biasanya awal tahun dalam bulan 1 bulan 2 majikan akan bagi EA form. Betul tak? Penyata gaji tahunan, betul kan? Betul. EA form tu penyata gaji tahunan. So bila majikan bagi penyata gaji tahunan, okey, dah bolehlah login e-filing ni. Untuk isi. Okey, jadi apa yang kita nak buat? Bila kita login borang BE tu, okey, dekat muka surat pertama dia, yang ni dia cerita tentang profil individu. Jadi dalam ni dia tunjuklah kita punya profil individu. Kalau ada perubahan, kita boleh update. Contohnya ada perubahan alamat, kalau ada perubahan status perkahwinan, ataupun perubahan nombor telefon, so kita update dekat muka surat pertama. Sebab muka surat pertama dalam borang ni adalah tentang profil peribadi. Okey. Boleh update terus. Boleh update terus dalam borang tu. Okey, lepas tu muka surat kedua. Bila pergi dekat muka surat kedua, ini yang ni tentang dia akan tanya perkara-perkara asas lah tentang maklumat bank jadi just benda ni straightforward je, tengok maklumat tu memang dah ada. Okey, kalau sebab masa kita daftar profil tu dah ada, tapi kalau ada perubahan kita boleh update dekat sini. Okey. Faham. Okey, lepas tu muka surat 3 ni yang penting. Okey, muka surat 3 ni ialah tempat di mana kita isikan maklumat pendapatan kita. Okey, kan kita dah dapat EA form tu penyata gaji. So amount dalam EA form tu kita transfer masuk kat sini. Okey. Dalam EA form tu sebenarnya dia tak penting sangat. Dalam EA form tu yang penting kita tengok jumlah. Dalam EA form tu dia akan bagi tahu dekat bawah jumlah pendapatan dalam tahun tu kan. Okey. Amount jumlah tu kita ambil, kita masuk dekat barisan pertama ni, dia tulis pendapatan berkanun pergajian. Masuk kat amount ni. Katakan dekat dalam kita punya EA form tu dia bagi tahu jumlah pendapatan kita pada tahun 2020 setahun 60,000. Masuk situ 60,000 kat sini. Terus isi je. Okey, lepas tu terus isi je. Okey, tapi saya nak bagi tahu juga, okey, kita ada buat satu perkhidmatan yang dinamakan pra-isi. Tapi benda ni tak ada kaitan dengan pembayar cukai, dia cuma dengan majikan, kan? Okey, kita memang ada bagi arahan kepada majikan. Majikan boleh hantar data gaji kepada kita sebelum 1 Mac. Maknanya bila e-filing ni start, bila pekerja buka je kita punya borang BE ni, maklumat gaji dia semua dah ada dalam ni. Benda yang ada dalam EA form tu semua dah ada, dah tersedia kat dalam ni. Apa yang dia cuma perlu buat, dia cuma cross check je, tengok amount tu betul tak, tally tak dengan dia punya EA form. Kalau tak tally, dia boleh ubah. Dia masih boleh pindah dalam ni, ikut buat semakan. Tapi yang sebab kita anggap yang actual, yang final memang dalam EA form juga, bukan yang ada dalam ni. Kalau ada perubahan boleh ubah. Okay. So selain daripada gaji, kan dalam EA form tu ada amount potongan PCB, potongan cukai bulanan. Pastikan dekat sini pun adalah, kalau ada potongan cukai bulanan tu masukkan.
Lepas tu dalam EA form, yang ni jarang lah, selalu tak ada. Tapi kadang-kadang ada. Dia bagi tahu pendapatan tahun kebelakangan. Maknanya dia bayar tunggakan. Majikan ada bayar tunggakan, kan? Lepas tu dia appear dalam EA form. Kalau ada, masuk dekat sini. Kena masukkan. Ini untuk pendapatan tahun kebelakangan lah. So dia sebenarnya benda ni simple je. Tuan tengok apa yang ada dalam EA form, lepas tu transfer masuk sini. Sebab dia punya item tu sama je lebih kurang. Nama-nama item tu. Okey, lepas tu baru kita masuk dekat bahagian pelepasan. Ni bahagian yang menarik orang selalu nak tahu ni. Okey, pelepasan cukai. Mana satu yang boleh potong ni kan? Okey, sebab apa itu pelepasan? Pelepasan ni ialah tolakan dalam pengiraan cukai. Yang akan menyebabkan cukai tuan-tuan dan puan-puan akan jadi kurang daripada sepatutnya bila tuan-tuan dan puan-puan claim pelepasan. Okey, pelepasan untuk individu ni dia terpakai untuk orang makan gaji, orang bisnes yang ada bisnes, sama je pelepasan yang boleh tuntut ni. Jadi pelepasan dia boleh tuntut ni sama. Cik Mazrul. Tiap tahun memang Oh, Cik Mazrul. Kita nak bawa segmen pelepasan cukai ni ke session yang lagi satu. Boleh? Boleh. Boleh. Sebab tak apa. Sebab apa Zoom ni kita dah upgrade tadi tapi dia tak ni lagi, tak update. So saya kena create another ni. Okey, tak apa. Maknanya nak take file dulu ke? Take file dulu, kita nak create balik Zoom ni. Sebab dia punya limit dah habis. Okey, tak apa. Saya anggap macam inilah, saya selesai dulu saya dah selesai bahagian pertama yang menceritakan tentang e-filing lah, macam mana pendaftaran e-filing dan juga bagaimana nak login borang BE. Dan saya juga dah jelaskan tentang login borang BE. Okey, untuk bahagian kedua, saya akan jelaskan tentang pelepasan yang boleh dituntut dalam pengiraan cukai. Okey, kita jumpa lagi lepas ni Okey. Sekejap lagi dalam masa 1 minit. Boleh. So maknanya saya akan leave ni kan? Okay, penonton-penonton yang lain tu jangan ke mana-mana Kita akan sambung pada sesi yang kedua berkenaan dengan jenis-jenis pelepasan cukai yang boleh dituntut. Hidup Zaki! Hidup Zaki! Zaki, butang baju kenapa? Okey, Cik Mazrul, kita nak sambung terus ke? Okey, Cik Zaki, kita boleh sambung? Ada nampak tak skrin PowerPoint? Nampak. Okey, kita teruskan dengan pelepasan cukai Okey. Kita teruskan. Okey, pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai ni macam saya cakap tadi, dia di dalam pengiraan cukai adalah tolakan daripada pendapatan. Kita dah ada gaji tu ataupun pendapatan perniagaan, kita akan tolak dengan pelepasan ni. Bila kita dah tolak ni, lepas tu baru kita kira cukai. Jadi secara logiknya apabila ada pelepasan ni dia akan mengurangkanlah cukai. Sebab kalau kita tak ada claim berbanding dengan ada claim. Okey. So daripada pemahaman saya pelepasan cukai ni pendapatan yang boleh kita belanjakan tanpa dikenakan cukai. In a way boleh juga kata macam itulah. Maknanya benda-benda yang kita telah keluarkan perbelanjaan lepas tu kita boleh claim. Tapi berapa banyak boleh claim tu dia bukanlah tertakluk kepada actual kita punya perbelanjaan tu. Dia ada prescribed value dia lah. Maknanya ada amount tertentu yang dibenarkan saja. Okey, sebagai contoh contoh ni contohnya yang pertama. Okey. Saya nak tunjuk dulu pelepasan yang ni dululah. Sekejap Okey, yang ni Okey. Bagi setiap individu memang automatik kita akan bagi pelepasan diri dekat sini 9,000. Maknanya dia memang semua orang boleh tolak 9,000 daripada pendapatan ni.
untuk pengenalan cukai. Setahun. Setahun. Contoh kalau kita bagi ilastrasi tadi, kalau pendapatan tahunan tu 60,000. Okey, lepas tu dekat bahagian pelepasan tu automatik boleh claim tolak 9,000. 9,000. Okey. Jadi bila dah tolak 9,000 tu dah tinggal 51,000 lah Okey. Lepas tu apa lagi yang boleh ditolak? Okey. Yang kedua yang boleh ditolak ialah perbelanjaan perubatan. Okey. Perubatan. Untuk ibu bapa. Okey, kalau tengok kat sini yang dekat yang apa ni, yang nombor 2 ni, yang ikon nombor 2 ni, dia tulis situ 5,000 dengan 3,000 kan. Okey. Kita boleh pilih salah satu. Kalau kita ada keluarkan perbelanjaan perawatan perubatan ataupun kita ada membayar penjagaan masa sakit, kita bayar kan untuk ibu bapa. Okey, benda-benda yang berbentuk medical ni kita boleh claim sehingga 5,000, tapi dia mestilah berresit lah. Okey, ada bukti. Lepas tu baru boleh claim. Tapi kalau tak ada option kedua, kita boleh claim 3,000. 3,000 ni dia tak perlu resit sebab dia macam kan kita kadang-kadang ada bagi duit bulanan kat ibu bapa kan. Okey, kan, jadi dalam kes ni 3,000 tu itu yang kita boleh tuntut lah. Okay, tapi pecahan dia macam mana? Okay, pecahan dia macam ni Daripada 3,000 tu 1,500 untuk bapa, 1,500 untuk ibu. Okey, untuk pelepasan ibu bapa. Okey. Nanti lepas tu itu satulah dia ada pecahan dia. Lepas tu kemudian nanti ada orang tanya pula macam mana kalau ada ibu bapa tu ada beberapa orang anak. So macam mana? Adakah setiap orang anak tu boleh tuntut? Setiap orang boleh tuntut 1,500, 3,000 tu kan? Okey, dia sebenarnya tidak. Dia sebenarnya macam ni Jumlah 3,000 ni untuk satu ibu dan satu bapa. Jadi kalau dia ada lebih daripada seorang anak yang layak bayar cukai, jadi kena dibahagikan pula di kalangan anak-anak tu. Saya bagi contoh. Contoh dia claim untuk ibu 1,500. Tapi ada 2 orang anak yang bekerja, 2 orang anak yang bayar cukai. Jadi kalau nak buat tuntutan pelepasan tu, dia kena ambil separuh-separuh. Maknanya 1,500 untuk ibu tu potong pula lagi 2. So seorang 750 macam tu. Kalau lebih banyak anak, lebih banyaklah dia punya potongan tu kan. Tapi itulah macam saya cakap tadi, untuk anak yang bayar cukai sajalah. So bila dia buat tuntutan ni dekat dalam e-filing, nanti dia kena masukkan nombor kad pengenalan ibu bapa dia tau. Jadi sistem kita boleh detect daripada situ lah. Bila you dah masuk berapa nombor anak IC dia yang ibu bayar bapa tu, cukai? nanti dia akan detect ada berapa orang anak yang masuk claim atas bapa ni. Jadi dia boleh tahu. Jadi claim tu buatlah yang sepatutnya. Dia tak boleh kita claim 3,000 terus tak boleh? Dia tak boleh. Dia sebab tu sebelum kita claim kita kena tengok dulu. Kita kena kalau kita bagi dekat bapa saja, untuk atas bapa 1,500. Kalau ada dengan ibu 1,500 baru boleh 3,000. Itu pun yang 3,000 tu pula kena tengok. Kalau ada adik-beradik lain yang claim, kena bahagikan. Dia tak boleh claim full. Dia macam tu. Faham. Okey, lepas tu yang pelepasan yang ketiga, pembelian alat sokongan asas. Okey, ini kalau ada pembayar cukai yang kurang upaya, yang dia ada beli alat sokongan asas, contohnya macam kerusi roda, tongkat atau katil, ataupun mungkin cermin mata yang khas untuk orang yang ada masalah rabun yang teruk Jadi dia boleh claim di bawah peruntukan ni lah, tapi maksimum resit tu walau berapa banyak pun perbelanjaan dikeluarkan, maksimum dia boleh claim 6,000 saja. Okey? 6,000 saja maksimum. 6,000 saja. 6,000 saja okey. Kemudian kita masuk pula yang bawah ni, pelepasan untuk individu kurang upaya. Okey, tadi untuk setiap individu kita dah bagi 9,000 pelepasan kan? Okey, sekiranya individu tu dalam masa yang sama adalah OKU, dia layak dapat lanjutan lagi, tambahan lagi 6,000 pelepasan. Tambah lagi 6,000 kurang upaya. Okey. Tambah lagi 6,000. Tapi ada syarat dia. Okey. Dia kalau untuk membolehkan dia claim yang 6,000 ni, dia mestilah orang kurang upaya yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Maknanya dia ada OKU tu. Pemegang kad lah. Pemegang kad tu berdaftar, baru dia boleh claim yang 6,000 ni lah. Okey.
Lepas tu yuran pendidikan. Okey, 7,000 Okey, yuran pendidikan sendiri. Okey. Yang dimasukkan yuran pendidikan sendiri ni ialah kita sendiri, pembayar cukai tau. Dia bukan dia, yang ni tak boleh untuk anak-anak, tak boleh. Untuk diri sendiri, untuk Sendiri. kemajuan diri kita. Kita ada Okey. sambung belajar. Kita ambil bidang diploma ataupun kita ambil master ke kan, ataupun PhD. So yuran pengajian tu kita boleh claim kat sini. Maksimum 7,000 boleh claim. Yuran pengajian tu. Okey, pertanyaan dia Cik Mazrul. Macam mana dengan Ya, ya. hutang PTPTN tu, boleh ke kita masukkan dalam kategori ni? Untuk hutang PTPTN tak boleh kat sini. Dia hanya yuran yang dibayar saja. Kalau hutang Yuran yang PTPTN dibayar. tak masuk. Yuran yang dah yuran dibayar yang tak boleh Contoh, kira telah dibayar, dan cara bayaran tu pula lepas tu ada hutang lah apa semua, yang tu tak boleh. Dia yang ni very straightforward. Contoh kita enroll masuk dekat satu college, kita sambung belajar master kan, college swasta lah katakan kan. Lepas tu kita dalam tahun 2020 kita ada 2 semester, kita bayar yuran mungkin katakan 10,000. Tapi kita cuma boleh claim 7,000. Daripada sebab maksimum dia 7,000. Macam tu Okey. Faham. Kemudian yang ni pula 6,000 untuk belanja perubatan penyakit serius. 6,000. Okey, apa maksud dia? Okey, kalau kita ada mengeluarkan perbelanjaan untuk rawatan penyakit serius. Penyakit serius ni maknanya bukan penyakit yang biasa lah, bukan demam batuk ni. Penyakit serius ni macam kanser, macam ada penyakit yang berkaitan macam dengan darah, macam thalassemia. Okey, macam mana nak dapat list tu? Okey, list penyakit serius ni sebenarnya kita pakai list yang sama dengan list penyakit serius yang disenaraikan oleh syarikat-syarikat insurans. So boleh rujuk dekat mana-mana syarikat insurans pun, biasanya dekat laman web dia ada list, dia ada senarai critical illness yang ataupun penyakit serius ni. Jadi yang itu saja. Kalau kita ada keluarkan perbelanjaan untuk rawatan tu, kita boleh claim 6,000 maksimum. So, untuk pelepasan untuk pelepasan yang penyakit penyakit serius ni, kalau dia ada buat claim insurans, still dia boleh claim dengan STN lagi. Kalau dia ada buat claim insurans. Okey. Untuk rawatan. Dia macam ni. Sebenarnya kalau rawatan tu dibayar oleh insurans, dia dah claim kan. Sepatutnya dia tak boleh claim lagi lah secara teknikal. Saya boleh cakap sebab apa tau? Sebab bila you buat claim kepada insurans, kalau you dah keluarkan dulu you duit sendiri, bila you dah keluar you buat claim insurans, resit asal tu you dah bagi dekat insurans. Jadi yang untuk tujuan claim yang lain dah tak boleh kan. Tapi itulah macam saya cakap, kita tak tahu. Kalau you double claim pun sebenarnya kita tak ada cara nak tahu pun sebenarnya. Tapi itu terpulang kepada kejujuran masing-masing lah kan. Dan bawah ni ada tulis bawah ni, pemeriksaan perubatan penuh 500. Okey, yang ni kalau kita memang ada buat medical check up tiap-tiap tahun, dan kita bayar sendiri kos medical check up tu, bukan majikan bayar atau bukan insurance company yang bayar, kita bayar sendiri. Kita pergi buat medical check up dekat hospital kan, kita bayar. Yang ni kita boleh claim tiap-tiap tahun, kita boleh claim 500 di atas pemeriksaan perubatan penuh tu Okay, so kita masuk next. Yang ni tuntutan yang popular, yang di bawah kategori gaya hidup. Tiap-tiap tahun sebelum ni memang kita benarkan pembayar cukai untuk claim 2,500 sekiranya dia ada buat perbelanjaan yang berkaitan dengan pembelian bahan bacaan, pembelian komputer, ataupun telefon pintar, ataupun dia punya bayaran yuran bulanan broadband kan, lepas tu pembelian peralatan sukan ataupun keahlian gimnasium. Yang ni dia boleh claim bawah gaya hidup ni. Okey. Cumanya untuk yang e-filing tahun ni, sebabkan kerajaan ada buat pengumuman yang itu, pengumuman tambahan, jadi kita ada tambah lagi 2,500. Yang lagi 2,500 ni, yang ditulis tambahan tu, tambahan 2,500 ni kalau kita ada beli komputer peribadi ataupun telefon pintar ataupun tablet, untuk benda tu saja. Dan tempoh dia, tarikh pembelian dia antara 1 Jun hingga 31 Disember 2020. Ini ingat tak sebab masa kita start pandemik tahun lepas kan. Jadi memang ada keperluan nak belajar secara online semua kan. Jadi beberapa terpaksa keluarkan duit untuk beli komputer apa semua untuk anak-anak. Sebab tu kerajaan umumkan untuk potongan tambahan ni lagi 2,500.
Kalau tidak, Ketambahan kita ni tahu cuma hanya untuk 2009 je. 2020 je lah. Okey. Nanti dia akan extend lagi untuk tahun ni, tapi dia belum umum lah. Tapi untuk Okey. tujuan e-filing pendapatan 2020, sekiranya kita ada buat pembelian dalam tempoh 1 Jun hingga 31 Disember untuk barangan komputer, telefon bimbit ataupun tablet, kita boleh claim 2,500. Jadi dia akan menjadikan total yang boleh claim tu 5,000. 5,000. Berisit mesti ada risit. Yeah, mesti ada receipt. Okey. Okey, lepas tu okey. Kemudian peralatan penyusuan. Okey. Pembelian peralatan penyusuan ni sebenarnya kita khususkan kepada pembayar cukai yang wanita lah wanita yang bekerja, yang makan gaji. Okey, jadi dia ada special kat sini. Kalau dia beli peralatan penyusuan, dia boleh claim kat situ 1,000. Lepas tu okey. Kemudian okey, 3,000 yuran perhantaran anak yang berumur 6 tahun ke bawah ke taman asuhan. Okey, ni biasa kan hantar anak kat pengasuh atau nursery kan. Okey, yang ni boleh claim 3,000, tapi dia ada syarat dia. Syarat dia anak tu dihantar ke taman asuhan ataupun tadika ataupun taska yang berdaftar dengan JKM lah. Yang berdaftar Okey. So ada orang tanya macam mana lah, sebab kadang-kadang saya faham ada kadang-kadang orang dihantar dekat jiran, dihantar dekat Betul. ni yang orang yang Kawasan-kawasan perumahan tu kan. lah. Kawasan perumahan kan. Jadi yang tu saya cuma boleh cakap kalau dia tak ada buat pendaftaran dengan JKM, so memang tak boleh tuntut. Memang tak boleh tuntut. Kalau ada baru boleh. Okey. Baik. Kemudian pelepasan cukai taksiran untuk yang bawah ni 8,000. Tabung simpanan pendidikan nasional. Okey. SSPN. Ini untuk SSPN. Ini untuk ibu bapa yang ada buat simpanan dalam SSPN, skim simpanan pendidikan nasional untuk anak-anak kan, untuk belajar kan. Jadi setiap tahun dia boleh claim 8,000. Tapi 8,000 tu apa? Okey, 8,000 tu sebenarnya yang dia boleh claim ialah tabungan bersih. Okey, apa maksud tabungan bersih ataupun simpanan bersih? Dia macam ni Okey, katakan dalam tahun 2020, katakan masa bulan Januari, masa tu baki akaun dalam SSPN ada 2,000. Okey, ada 2,000. Okey. Lepas tu itu baki awal lah. Lepas tu tiap-tiap bulan kita memang ada masuk 1,000 untuk anak kita. Masuk 1,000. Jadi setahun berapa? 12,000 kan? Kan? 12,000, lepas tu dah campur dengan baki awal tu dia dah jadi 14,000 kan? Okey. Itu deposit. Okey. Tapi katakanlah juga dalam tahun tu, katakan kita ada nak pakai duit, kita ada keluarkan duit tu. Kita keluarkan mungkin 2 kali lah. Kita keluar 1,000 kan? Jadi pengeluaran dah 2,000 kan? Okey, yang dikatakan simpanan bersih ialah jumlah simpanan tolak jumlah pengeluaran. So simpanan pada tahun tu 10,000, 12,000 kan? 12,000. Tolak dengan pengeluaran 2,000. So tinggal 10,000. So 10,000 tu adalah tabungan bersih. Okey. Tapi bila kita nak tuntut, maksimum yang kita boleh tuntut 8,000. Itu yang boleh tuntut, 8,000. So kalau simpanan tu tak sampai 8,000, maknanya tuntut bawah lagi lah. So 8,000 ni maksimum dia lah kan? Contoh kita simpan 10,000. Lepas tu kita ada keluarkan 4,000. Jadi simpanan bersih kita ialah 10 tolak 4, 6,000 kan? So 6,000 je lah maksimum yang kita boleh claim. Okay. And then yang ni 4,000. Okey, 4,000 ni dia tulis bayaran alimoni kepada bekas isteri atau pasangan tidak bekerja. Okey. Ini untuk kes pembayar cukai yang pasangan dia tak bekerja. Dia boleh claim yang 4,000 ni. Contoh dia bekerja, 4,000. isteri dia suri rumah kan. Jadi dia boleh claim 4,000 atas isteri. Ataupun isteri bekerja tapi suami dah tak bekerja. Suami tak bekerja ni atas berbagai sebab lah. Mungkin diberhentikan ke, atau mungkin tak kurang upaya ke kan. Atau mungkin suami dia dah pension kan. Jadi part timer kan. Jadi isteri yang bekerja kan. Jadi pasangan suami tak kerja. So pun boleh tuntut 4,000 ni juga. Isteri boleh tuntut atas nama suami. Okay. And then yang ni pula kalau macam tadi, setiap individu yang saya tunjuk yang skrin sebelum ni, dia dapat potongan pelepasan individu 9,000. Lepas tu kalau dia kurang upaya, dia tambah lagi 6,000 kan. Yang ni pula dalam kes pasangan, kalau pasangan tu
dan kita dah claim 4,000 tapi pasangan tu dalam masa yang sama adalah orang kurang upaya. So boleh claim another 3,500. Maknanya kalau pasangan kurang upaya total boleh claim ialah 4,000 campur 3,500, 7,500. 7,500. 7,500. Maknanya untuk orang upaya, kalau kurang upaya dia tambah lagi. Ini untuk pasangan ni pun mesti ada kad jugalah kan? Pasangan sama juga. Kalau kes kurang upaya sama. ni dia punya syarat sama. Dia mesti ada kad tu lah, dia berdaftar dengan JKM. Okey. Alright, yang ni saya masuk kepada pelepasan anak. Okey. Pelepasan anak dalam keadaan yang normal, kalau kita ada anak yang umur bawah 18 tahun ataupun mungkin lebih 18 tahun, tapi kita masih tanggung dia untuk belajar. Dia belajar matrikulasi, belajar A-level kan, pra-ijazah kan. Tanggungan kan, kita boleh claim 2,000 atas setiap orang anak. Contohlah kita ada anak yang satu, darjah 5, darjah 6. So 2,000 lah. Lepas tu katakan tiba-tiba ada lah abang. Ada abang pula, abang dia tengah matrikulasi. Tu pun 2,000. Macam tu. Okay. Itu pelepasan standard untuk anak 2,000. Okay, tapi kalau anak tu berumur lebih 18 tahun dan dia belajar diploma, peringkat diploma dan ke atas. Yang tadi saya cakap matrikulasi kalau matrikulasi STPM dia masih kita anggap peringkat sijil tau, dia tak dapat, dia layak dapat 2,000 je pelepasan. Tapi kalau anak kita sambung belajar dalam apa-apa bidang, minimum diploma dan ke atas, kita boleh claim 8,000 atas dia. 8,000. Contohlah kita ada anak dia masuk asrama, lepas tu dah habis asrama dia sambung belajar kat UAE, katakan kan. Bila dia sambung belajar kat UAE tu, tengok apa yang dia belajar masa tu. Adakah masa tu dia masuk UAE tu dia kena matrikulasi dulu. Kalau matrikulasi 2,000 lah. Tapi kalau dia dah start program degree, dia boleh claim 8,000. 8,000. Dia salah satu je, 2 atau 8 macam tu. Okey. Nampak Okey, untuk kes anak sama juga kalau anak tu kurang upaya. Kalau anak tu kurang upaya dalam kategori 2,000 tu kan, kita boleh tambah lagi pelepasan lagi 6,000. Maknanya 2 campur 6, 8,000. Tapi kalau anak yang kurang upaya tu belajar yang diploma ke atas, dia dah entitled untuk 8,000 tu kan. Potongan kan? Okey. Betul. Kalau dia kurang upaya, dia dapat tambahan lagi 8,000. So ini yang paling banyak. Kalau anak tu belajar dekat kolej, universiti ke, dia dah dapat 8,000. Kemudian dalam masa yang sama dia kurang upaya, tambah lagi 8,000. So total 16,000 potongan untuk anak tu. Pelepasan. Pelepasan. Sebenarnya kerajaan banyak membantu ni. Banyaklah tu. Itu pun kalau Cik Zaki perasan, tiap-tiap kali bila kerajaan umumkan belanjawan mesti ada pelepasan insentif tambahan yang kerajaan bagi untuk percukaian ni. Sebab tu kalau kita tengok semakin tahun semakin banyak pelepasan yang diperkenalkan. Dia tak pernah kurang, dia tambah lagi. Makin tambah untuk mengurangkan beban rakyat lah. Dia tambah. Okey, lepas tu saya pergi pula kepada ni tentang insurans nyawa dan KWSP. Okey, yang ni sesiapa yang ada buat caruman insurans nyawa dan juga pekerja yang ada caruman KWSP, dia boleh dapat maksimum pelepasan untuk kategori ni 7,000. Okey, 7,000 ni. Tapi kita tengok pada kategori. Okey iaitu kalau orang tu penjawat awam. Penjawat awam dia tak ada KWSP kan. Okay, jadi bila dia tak ada KWSP, dia mungkin ada insurans nyawa. Okay, kalau dia ada mencarut insurans nyawa, tak kira lah berapa banyak jumlah premium yang dia bayar setahun, dia boleh claim maksimum 7,000. Dekat sini, di bawah peruntukan ni. Okay, tapi kalau dia orang yang kerja swasta, kalau kerja swasta dia 7,000 tu dia kena pecah. Untuk insurans nyawa dia boleh claim maksimum 3,000 je. Lepas tu yang EPF punya part, EPF dia boleh claim maksimum 4,000. Dia total 7,000 tapi dia pecah. 3,000 insurans nyawa, 4,000 EPF. Kena pecahkan je macam tu. Maknanya mungkin kalau EPF dia mungkin 6,000 setahun lah. Tapi maksimum 4,000 dia boleh claim. Lepas tu dia ada insurans lah. Insurans dia 3,000. Macam tu Okey lah.
Yang bawah. Okey. And then kemudian yang ni 3,000 untuk skim persaraan swasta. Okey. Kadang-kadang ada orang yang kerja swasta selain daripada potong KWSP, ini biasanya majikan yang besar-besar lah. Okey. Dia majikan ada company tu dia ada buat tabung persaraan sendiri. Maknanya EPF dah potong. Lepas tu ada potong lagi pula tabung persaraan yang syarikat buat. Okey. Dalam kes ni kalau ada buat potongan tu dia boleh claim sampai maksimum 3,000. Kalau macam kalau itu, kita buat kalau kita buat investment dia tak ada pelepasan. Macam ASB ke investment tak ada. public mutual ke tak ada lah. Investment tak ada. Kalau macam sistem persaraan yang investment link tu semua kan yang ditawarkan oleh bank ataupun syarikat badan dana amanah kan, yang tu tak boleh. Yang ni dia hanya terhad kepada tabung persaraan yang dibuat oleh majikan. Di mana Tempat dia bekerja lah. Tempat dia bekerja. Lepas tu dia potong payslip dia masuk dalam situ. Tapi selain daripada tu kita ada syarat juga. Tabung persaraan majikan tu kan, kalau nak membolehkan pekerja tu claim kat sini 3,000 ni, tabung persaraan tu mestilah tabung persaraan yang diluluskan oleh LSDN. Maknanya majikan tu dia buat tabung persaraan tu, dia daftar dan dapatkan kelulusan daripada kita dulu. So kalau LSDN dapat kelulusan tu, LSDN ataupun Kementerian Kewangan, dua pihak ni lah. Bila dia dapat title tabung persaraan yang diluluskan, baru dia boleh claim yang 3,000 ni. Okey. Okey. Faham. Okey, kemudian insurans lagi 3,000, insurans pendidikan dan perubatan. Okey. Selain daripada insurans nyawa, mungkin ada yang beli insurans pendidikan dan perubatan kan? Okey, jadi untuk yang caruman insurans pendidikan dan perubatan tu setahun boleh claim kat sini 3,000. 3,000. 3,000 boleh claim. Kita masuk medical card lah kan? Perubatan. Ya, yang kita bayar medical card tu kan, ataupun kita bayar apa-apa insurans lah kan yang berkaitan dengan pendidikan atau perubatan. So kalau pendidikan ni dia atas nama anak lah kan. So boleh claim kat sini. Okey, yang untuk insurans pendidikan dengan perubatan ni dia boleh untuk pasangan kita dengan anak-anak kita punya polisi kita boleh claim sekali kat sini. Tapi semua jumlah tu 3,000 lah, bukan isteri 3,000, anak 3,000. Maksimum 3,000. Tak. Mungkin caruman kita lebih. Katakan kita ambil medical card kadang kalau ambil yang family punya group tu mungkin medical card tu sebulan dah 300. Kalau sebulan 300, setahun dah 3,600 tapi boleh claim maksimum 3,000 je. 3,000 je. Okey. Kemudian yang ni pelepasan perkeso. Okey, perkeso ni standard. Kalau dapat EA form, dalam tu dah ada tunjuk lah. Biasanya memang amount ni dalam 252 macam tu. Memang potongan tahunan untuk perkeso kepada pekerja kan. Jadi pun boleh claim lah. Tapi kat sini kita letak 250. Boleh claim kat sini. Benda tu, figure tu ada dalam EA form. Okey, yang ni pun okey. Yang ni pelepasan cukai untuk perbelanjaan bayaran penginapan. Okey, ini yang pergi melancong lah. Yang ni memang kerajaan umumkan masa bawa insentif penjana itu kan. Masa pandemik tu. Ini pelepasan ni baru tahun lepas masa pandemik dia umumkan. Maknanya kalau siapa yang ada menginap kat hotel, sebab ini tujuannya nak galakkan pelancongan, sebab masa pandemik itu kan pelancongan kan slow kan. Jadi kerajaan perkenalkan insentif ini kalau siapa yang ada menginap kat mana-mana hotel ke apa dekat dalam negara kan, selepas 1 Mac kan, masa bermula pandemik tu kan, sampai hujung tahun, dia boleh claim bil hotel tu ataupun Airbnb ke atau mana-mana lah tempat penginapan ni kan, dia boleh claim 1,000. Ini akan berterusan ke atau hanya untuk 2020 je? Setakat ni 2020 je. Untuk 2021 ni tak silap saya nanti dia ada announcement ni juga nanti. Ada sebab kan kita pandemik belum habis lagi kan. Jadi akan ada, saya rasa yang ni akan sambung lagi. Tapi buat masa ni yang untuk tahun 2020 dia boleh claim kat sini lah 1,000 kan. Contohlah kalau katakan kita kan masa PKPB ni kita boleh pergi dalam negeri je kan. Katalah kita pergi dekat Genting tak boleh, Genting dah rentan negeri kan.
Contoh Ha, kita pergi macam dekat Uluya, dekat Uluya Kuala kan ada resort ya. ke Selangor ke kan. Ada Mm-mm. resort apa semua, lepas tu kita bayar kat situ, duduk satu malam-malam yang bil tu lah kita boleh claim maksimum 1,000. Okey. Okey. So okey, yang ni jadual cukai. Okey, jadual cukai ni saya tak nak tunjuk, tak nak nilah explain sangat, dia complicated ni. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, sistem cukai kita dekat Malaysia ni dia progresif. Maknanya kan, kalau tengok kat sini, semakin banyak dia punya pendapatan, semakin Pendapatan. tinggi dia punya kadar cukai. Okey. Ni Okey. pendapatan kan, 5,000 ke 20,000, 20,000 ke 35,000 kan. Okey, semakin tinggi pendapatan, perasan tak kat sini kadar cukai ni. Dia punya persen cukai dia lagi tinggi. Makin naik. Makin naik lah. Sampai last sekali. Tengok kan, contoh kalau orang yang katakan gaji dia 5,000 sebulan, katalah 60,000 setahun kan. Okey, dia dalam range ni. Dia dalam range 50,000 ke 70,000. So kadar cukai dia kita dapat sini 14%. 14%. Tapi kalau katakan gaji dia naik, gaji dia naik katakanlah dah jadi sebulan 10,000. Bila sebulan 10,000, setahun dah 120,000 kan. Cuba tengok kadar cukai dia 24%. Dia makin naik. Maknanya orang yang makin banyak duit, dia kena makin banyak menyumbang lah kepada negara. Tapi carta ni tetaplah, dia tak berubah lah. Kadar cukai. Okey, kadar cukai ni dia pada masa belanjawan lah, kerajaan angkutan umum ada kenaikan ke atau tidak. Tapi Kenaikan ke penurunkan ke kan? atau penurunan, sebab ada tahun dia pernah turunkan. Saya bagi contoh dulu dia pernah turunkan maksimum cukai 26%. Tapi selepas tu kerajaan naikkan pula maksimum kalau untuk orang yang bawah ni kan lebih 2 juta kan. Ini kategori yang baru tambah. Kalau tidak dulu kalau pendapatan lebih sejuta dia 28%. 28. Sekarang Okey. 28 je. Lepas tu tak ada yang lebih daripada tu. Kalau lebih 2 juta, 3 juta, 4 juta sampai berapa juta pun dia tetap mati kat Semua 28. ikut kadar tu. Tapi yang terbaru ni bila keluar ni yang baru, kadar yang baru dia buat pula kalau lebih 2 juta 30%. Naik 30%. Naik lagi. Naik lagi. Macam itulah cerita je kadar cukai. Okey. Okey, ini cerita tentang bayaran lah. Okey, bila kita dah buat masuk, okey, bila dalam e-filing kita dah masuk pendapatan, kita dah masuk pelepasan untuk ditolak tu kan. So nanti sistem akan automatik kira cukai kita. So bila sistem kira cukai tu, kita dah tahulah berapa banyak cukai kena bayar. Lepas tu kalau keluar orang amount yang je kan? bekerja, dia keluar amount je. Tapi kalau orang yang bekerja, dia akan tulis kat situ PCB berapa, dia tolak pula dengan PCB. Kan, potongan cukai berjadual. Macam tu. Kalau orang berniaga, dia tak adalah, tak ada PCB kan, dia terus bagi tahu macam tu je, berapa je kan. So kalau katakan dalam kes yang macam PCB tak cukup ataupun orang berniaga memang ada cukai kena dibayar. So dia boleh bayar secara online. Dia tak payah. Okey, dia kalau dulu kita pergi dekat kita punya laman banking kan, contoh macam kalau tu ada Maybank to You kan, kena masuk Maybank to You, lepas tu pergi dekat Maybank to You baru boleh bayar semua kan. Sekarang ni tak perlu login pun dekat laman web bank, terus klik dekat kita punya button bayar hasil tu, dia terus buat dia terus akan link kepada FPX. So akan bayar melalui FPX untuk bank-bank. So untuk aplikasi MyTax tu pun adalah link untuk bayar. Aplikasi MyTax tu, sebab nanti kan dekat bila masuk MyTax dekat kiri tu tuan pilih servis e-filing kan. So kalau tuan follow e-filing punya step tu sampai last kali, bila dah keluar cukai, kalau ada kena bayar, nanti dia terus ada link kat bawah tu untuk bayar, klik untuk bayar. Boleh bayar tu lah. Okey. Boleh bayar terus. Dan bayar tu selain daripada internet banking, boleh juga melalui secara kredit card pun boleh. Bayaran kredit card pun diterima. So jadi saya rasa dah sampai setakat tu lah saja saya punya presentation hari ni. Saya dah merangkumi semualah. Maknanya kita dah bermula tadi tentang apa itu e-filing kan. Lepas tu apa itu e-filing BE, bagaimana cara nak daftar. Lepas tu saya dah tunjukkan lah bagaimana cara nak login dan masukkan item-item yang perlulah, pendapatan, pelepasan kan. Dan kemudian dah keluar rumusan cukai, kita terus kepada bayaran. So apabila dah selesai bayaran tu, maknanya dah selesailah tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan dalam membayar cukai pendapatan. Membayar cukai kan. Cuma kita tengok kadang-kadang isu pembayaran cukai ni kadang-kadang masyarakat kita jadi takut ataupun nak melarikan diri daripada membayar cukai.
Sebenarnya Betul. apa yang membawa kepada faktor kita tak nak bayar cukai? Adakah daripada LHDN sendiri kurang promote untuk minta Saya masyarakat buat bayaran cukai? uh, saya tengok daripada trend sekarang, sebenarnya dah ramai orang yang cakna nak bayar cukai kalau berbanding 10 tahun dulu lah masa saya kerja kat LHDN tau. Sekarang ni ramai orang dah cakna nak bayar cukai. Sebab dah banyak informasi yang ada kan. Lepas tu yelah, satu lagi yang banyak memainkan peranan ni teknologi sosial media ni lah. Bila banyak maklumat diwar-warkan, jadi bila orang dapat maklumat, saya tengok bila kita ada pengetahuan tentang sesuatu benda tu, jadi ketakutan kita terhadap benda tu pun tu hilang. Sebab dulu saya rasa orang tak tahu sebab orang takut. Sebab dia tak tahu, dia takut tu bukan sebab apa, sebab dia tak tahu. Tapi bila dia Sebab dah tak tahu, tahu. dia tengok, oh tak adalah teruk. Tapi bila dia dah tahu, baru dia tahu sebenarnya ada kebaikan bayar cukai. Saya tunjuk bagi contoh kan. Contoh macam kalau orang yang makan gaji kan. Okay. Kalau dia nak buat, ataupun orang berniaga sendiri, kalau dia nak buat loan dengan bank, bank biasanya nak pengesahan pendapatan. Bila nak pengesahan pendapatan, selalunya dia mesti nak minta dokumen, kita punya dokumen cukai. Kita punya Cukai. salinan borang nyata. Kan? Dia nak tengok Betul. kita punya declaration. Sebab declaration yang tuan-tuan buat kepada SDN ni declaration yang sah di segi undang-undang. Jadi bila bank tengok, okey, dia boleh tahu, oh okey, dia bila isi borang loan, kita bagi tahu gaji sekian banyak, pendapatan sekian banyak. Macam mana nak sahkan? Okay, bank check dengan dokumen cukai. Baru dia boleh sahkan. Itu benda ni lah. Lepas tu satu lagi, saya selalu remind kat orang yang berniaga kan. Okay, orang berniaga ni kadang-kadang dia fikir macam bila dia bayar tu cukai tu, lepas tu kerja dia bayar je lah. Maknanya tak, dia akan setia bayar. Sebenarnya tidak. Dia sebenarnya macam ni cukai ni kita bayar bila kita ada untung dalam niaga. Kalau kita perniagaan kita rugi, kita tak perlu bayar cukai. Tapi dia tak terhenti setakat tu saja tau. Rugi tu boleh kita carry forward tahun hadapan. Kita boleh claim. Saya bagi contoh Contoh katakanlah boleh bawa ke depan. tahun lepas. Katakan tahun 2020 kita berniaga. Okay, kita berniaga. Okay, kita buat account lah. Kita katakan buat business trading kan. Okay, business trading kita dapat sekian-sekian bayaran, lepas tu tolak kos operasi, tolak gaji, tolak apa semua, dapat untung bersih. Okay, untung bersih tu kita declare. Lepas tu kita declare kat income tax, lepas tu kita dah dapat berapa banyak cukai, kita bayar cukai. Okay. Dan tahun lepas. Tiba-tiba tahun ni kita berniaga, kita rugi. Makna rugi tu apa? Maknanya kos operasi kita lebih besar daripada kita punya untung atau perolehan. Keuntungan. Kan? Maknanya untung kan, maknanya kita dapat bayaran payment trading ni, tapi kadang-kadang bisnes tak banyak, tapi dalam masa yang sama kita masih kena gaji pekerja apa semua. Lepas tu bila kos operasi ni dah lebih, overhead dah lebih, jadi rugi kan. So bila jadi rugi untuk tahun ni, bila kita declare tahun depan, kita masih lagi tau, kita tak boleh miss tau. Bila rugi pun kita tak boleh miss, kena isi borang cukai. Tapi kita letak dekat situ untung bersih kita kosong lah, pendapatan perniagaan. Jadi bila untung bersih tu kosong, cukai tu kosong lah. Tapi nanti dia ada satu kolom, kita ada kolom kat dalam tu, kita kena laporkan juga sebab perniagaan tu rugi, berapa banyak rugi tu. Katakanlah negatif kita berapa? punya rugi tu negatif berapa? Katakanlah rugi kita tu negatif 10,000. Tulis situ negatif 10,000. Supaya bila tahun depan, tahun ketiga kita berniaga, kita untung. Katakan kita untung 50,000. Jadi sepatutnya kita kena declare 50,000 kan? 50,000. Tapi disebabkan kita ada rugi tahun lepas 10,000 tu, kita boleh bawa, kita boleh absorb. Maknanya 50,000 tolak rugi tahun lepas 10,000, jadi 40,000 je kena declare. So untung kat situ. Batu tolak lagi pelepasan. So, jadi cukai tu kurang. Dia kat situ untung kalau orang berniaga. Maknanya bukan time untung je, bila time rugi tu boleh absorb. So kepentingan dia apa jua keadaan sekalipun tetap kena declare. Betul, kan declare. Dia sebenarnya macam ni lah. Banyak orang kata tak payah declare lah kan. Tapi sekarang ni kita sistem teknologi maklumat dah makin canggih. Jadi banyak benda kita dah dapat kesan melalui sistem. Jadi lambat laun nanti boleh tahu juga. Tapi kalau kita tahu kemudian, saya bagi contoh lah. Contoh kan orang buat bisnes MLM kan.
MLM biasanya dia dah makan gaji, dia declare gaji dia je. Bisnes MLM ni ada kata senyap lah, tak payah umum lah kan. Betul. Cik Tapi Mazrul. sekarang ni dah boleh Okey. sambung. Sambung Untuk kita. penutup lah. Okey. Apa tu? Yalah, kita terus kepada penutup lah. Sebelum menutup tu mungkin Cik Mazrul boleh kongsikanlah sikit. Kita nak menimbulkan kesedaran kepada orang di luar sana supaya diorang ni datang untuk membayar cukai, berdaftar di e-filing dan sebagainya. Okey. Tuan-tuan dan puan, pesanan daripada saya untuk pihak LHDN bagi tuan-tuan yang layak membayar cukai, okey, tak kiralah sama ada yang ada pendapatan makan gaji ataupun peniaga kan. Jangan lupa tanggungjawab tuan-tuan tiap tahun tu hantar borang nyata cukai pendapatan. Sebab dalam sistem percukaian kita, apabila seseorang pembayar cukai telah berdaftar dengan LHDN, mereka wajib menghantar borang nyata cukai pendapatan setiap tahun. Sama ada pendapatan ataupun tidak. Maknanya meniaga ke tak meniaga, bisnes jalan ke tak jalan, ataupun dia berhenti sekejap kan, dia masih kena declare. Okay? Jadi maknanya kalau masa kerja tu isilah pendapatan. Kalau masa tak ada pekerja, tak ada bisnes, isi juga borang tapi pendapatan pada masa tu kosong lah. Okay? Sebab dia satu amalan yang patut dibuat macam tu sebab terutama saya nak ingatkan orang yang makan gaji kan. Orang yang makan gaji, satu hari nanti dia akan bersara. Okay, jadi sebelum dia bersara, dia kena buat clearance dengan income tax. Jadi majikan akan tahan semua bayaran terakhir yang dia akan dapat. Kalau orang-orang macam kerja kerajaan, dia ada apa, sagu hati tamak perkhidmatan kan, ganjaran. Lepas tu kalau macam orang yang kerja swasta, kalau bersara dia ada gratuity dan macam-macam bayaran akhir tu kan. Betul. Punya bayaran tu. Semua tu akan ditahan oleh majikan sampai ada clearance letter, surat penyelesaian cukai daripada lembaga hasil. Jadi baru boleh dapat yes, dalam pada nak dapatkan surat penyelesaian cukai tu, antara benda yang dia akan semak, dia akan tengok tiap-tiap tahun complete tak, lengkap tak hantar borang, in order ke tak. Kalau ada lubang-lubang, nanti tuan-tuan pun dia akan minta isi balik. Contoh ada bila cek dalam masa 10 tahun tu ada 5 tahun tak hantar borang. Jadi nanti kena hantar balik borang tu, baru boleh buat clearance letter tu. Jadi pada masa tu cuba bayangkanlah, kita dah seronok nak bersara, tiba-tiba kena pening kepala pula nak cari dokumen nama semua. Jadi baik adalah jadi amalan yang baik tu, kita tiap tahun tu kita buat tanggungjawab kita. Setahun sekali je pun, bukan lama kan. complete kan Itulah setiap pesanan tahun. saya. Pastikan setiap tahun tu hantar borang dan declare. Sebenarnya sekiranya kita gagal untuk membuat submission setiap tahun ni, apa sebenarnya tindakan yang akan dikenakan kepada kita? Mungkin orang tak tahu sangat. Okey. Sebenarnya kita ada peruntukan di bawah atas cukai pendapatan 1967. Okey. Okey, dalam kes yang macam penghantaran borang ni, mungkin dia ada dua aspek kesalahan. Iaitu yang pertama, tak declare langsung. Okey. Bila tak declare langsung tu maknanya dia lari daripada declare pendapatan kan. Okey, yang kedua, kalau dia hantar lewat pun dikira kesalahan. Dia nanti akan kena penalti lewat hantar borang. So jadi elakkanlah benda-benda macam tu kan. Tak declare langsung kena. Bila tak declare langsung, bila kita kira cukai, tuan-tuan dan puan bukan saja kena bayar cukai, ada bayar penalti dia lagi. Dan sama juga kalau hantar borang, kalau lewat ada penalti lewat pula. Jadi elakkan benda-benda itu kan. Berikan perhatian setahun sekali dan dia pastikan untuk orang yang makan gaji sebelum 30 hari bulan 4, orang yang berniaga sebelum 30 hari bulan 6. Hantar borang. Okey. Baiklah, apa tu Cik Syekh Mazrul, terima kasihlah di atas kesudian berkongsi info-info untuk menggalakkan saudara-saudara kita kat luar sana untuk mula ataupun lebih faham tentang kaedah pendaftaran e-filing dan juga potongan-potongan apa yang kita boleh buat. Saya recap sikit daripada awal tadi, penerangan daripada Cik Syekh Mazrul ni berkenaan untuk mendaftar e-filing, dapatkan nombor PIN, dan LHDN juga ada mengeluarkan satu aplikasi baru iaitu MyTax. Kita dah boleh mula download melalui telefon pintar lah kan. Di Google Service, Apple Service dan Huawei Service semuanya ada. Kemudiannya penerangan terperinci tentang
potongan-potongan cukai yang kita boleh buat lah. Saya harap perkongsian kita buat hari ini dapatlah sama-sama memberi input yang baik untuk kita menyelesaikan pendaftaran e-filing ni. Memandangkan tarikh daftar pun dah nak berakhir pada April dan Jun ni lah. Okey, mudah-mudahan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Syekh Mazrul bin Omar selaku wakil daripada Bahagian Pendidikan Cukai LHDN Selangor. Terima kasih Tuan Mazrul sudi meluangkan masa berkongsi ilmu dengan kami di Bersatu Kota Raja ni. Kepada sahabat-sahabat yang mendengar tentang apa yang disampaikan pada hari ini, saya harap inilah satu jalan yang baik untuk kita mula mengenal dan memahami dan menilai erti tanggungjawab untuk kita mula membayar cukai dan menunaikan tanggungjawab kita kepada negara. Saya ingat itu saja. Sekian, terima kasih kepada semua yang sudi mengikuti program ni. Sekali lagi terima kasih Cik Mazrul. Sama-sama. Terima kasih InsyaAllah. kerana membayar cukai. Anda lah wira negara. Baik. InsyaAllah ada masa dan ketika lagi boleh lagi kita mungkin membuat penerangan sekali lagi ataupun penerangan lain yang lebih detail lah tentang apa yang ada di LHDN ni. Saya ingat itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.